Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Menyebarkan berita palsu dan tidak sahih merupakan kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nadine Nordin. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 13 Disember 2022. Ayuh sama-sama kita kekal harmoni dengan mengamalkan 5 prinsip rukun negara demi perpaduan kita bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Surat pembayaran palsu. Jika anda terlihat atau menerima surat pembayaran seperti yang kami kongsikan ini, jangan panik, jangan terpedaya. Orang ramai nasihatkan agar lebih berhati-hati sekiranya ada menerima surat palsu kononnya daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia. Ini merupakan taktik penipuan skamer, mohon jangan terpedaya. Jika diminta untuk membuat sebarang pembayaran ke akaun yang tidak pasti, pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa bayaran secara melulu. Ingat, skamer sentiasa mencari peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Kenyataan Menteri MAFS menafikan kesahihan gambar berita berkenaan punca kekurangan bekalan telur yang telah disebarkan di media sosial. Dalam satu hantaran di Facebook, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS berkongsi tangkap layar imej seolah-olah laporan berita dengan tajuk "Bekalan telur kurang kerana ayam enggan bersetubuh". Adakah ini benar? Berserta gambar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Untuk makluman, ini merupakan suntingan akaun palsu dan bukan akaun rasmi Astro Awani. Hantaran yang dimuat naik mengundang perhatian dengan ramai yang menganggapnya sebagai jenaka. Pada masa sama, sejumlah pengguna berharap kerajaan lebih tegas menangani penyebaran berita palsu seumpama ini. Terdahulu dilaporkan krisis bekalan telur ayam terus membelenggu apabila ia masih sukar didapati di pasaran di seluruh negara. Pada 6 Disember lalu, Yang Berhormat Muhammad Sabu berkata kerajaan akan mengimport bekalan telur ayam dari beberapa sumber luar sebagai pelanjang kependek untuk menampung keperluan dalam negara. Apakah itu PKB40? Untuk makluman, ia adalah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 yang layak. Terdapat 4 manfaat-manfaat di bawah skim PKB40 ini, iaitu manfaat saringan kesihatan percuma adalah wajib dilakukan untuk menerima manfaat PKB40 yang seterusnya. Saringan ini boleh dilakukan di semua klinik kesihatan dan klinik swasta yang berdaftar dengan PKB40. Manfaat kedua adalah meliputi bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 dan tertakluk kepada julat harga setiap kategori. Mempunyai 10 jenis bantuan alat perubatan yang boleh dimohon jika dinilai perlu untuk diguna oleh pakar perubatan. Manfaat yang ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser sebanyak RM1,000 mempunyai 2 fasa, iaitu fasa pertama, pengesahan kanser. Fasa kedua adalah selepas melengkapkan rawatan kanser. Apa pula manfaat yang keempat? Manfaat yang keempat adalah insentif tambang pengangkutan untuk menerima manfaat kedua dan ketiga sahaja. Kiraannya adalah 80 sen per kilometer perjalanan pergi dan balik ke pusat fasiliti KKM. Untuk di Semenanjung, had manfaat ini sehingga RM500, manakala Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan sehingga RM1,000. Bila anda dah tahu maklumat ini, pasti ramai yang berkata, wah, nak juga saringan kesihatan yang percuma. Anda boleh membuat semakan butiran kelayakan anda sekarang untuk mendapatkan saringan kesihatan yang percuma di laman sesawang protecthealth.com.my/PKB40. Waspada dengan panggilan telefon individu yang menyamar sebagai Pegawai Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP. Jabatan Perlindungan Data dan Peribadi JPDP mengingatkan orang ramai agar berhati-hati dengan panggilan oleh individu yang tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai JPDP dan mendakwa orang yang dihubungi telah melakukan kesalahan. Pihak JPDP turut menegaskan pihaknya tidak akan membuat panggilan dengan menggunakan nombor telefon bimbit persendirian bagi tujuan dakwaan, ancaman atau salah laku terhadap mana-mana orang awam. Sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai urusan berkaitan JPDP
akan dilakukan melalui saluran rasmi seperti email, laman sesawang dan platform media sosial rasmi JPDP dan bukannya menggunakan nombor telefon persendirian. Ingin menukar MySJID anda? Ayuh ikuti langkah ini. Anda boleh mengemaskini MySJID kepada yang baharu. Langkah-langkah ini memerlukan MySJID iaitu email atau nombor telefon yang anda sedang gunakan sebelum menukar kepada yang baharu. Baik, mula-mula buka halaman profil MySejahtera anda dan klik pada ikon menu yang berada di atas. Kedua, pilih tukar MySJID. Yang ketiga, masukkan nombor telefon atau alamat email yang baru anda sebagai MySJID yang baharu. Mudah bukan? Dengan hanya 3 langkah mudah ini, anda boleh mengemaskini MySJID anda. Baik, ini pula kami kongsikan beberapa tip pemanduan ketika musim banjir. Pertama, gunakan gear rendah dan kekalkan momentum perlahan sepanjang pemanduan dalam air banjir. Kedua, hadkan kelajuan antara 5 ke 15 km per jam dan jarakkan kenderaan anda dengan kenderaan lain. Jangan nak follow rapat, takut tersondol pula kereta di hadapan. Ketiga adalah cari laluan alternatif dengan menggunakan aplikasi di telefon pintar anda. Keempat iaitu lerengkan brek selepas lepasi kawasan banjir dengan cara memandu perlahan antara 10 ke 15 km per jam sambil menekan pedal brek dan minyak serentak. Ini akan menghasilkan haba dan percepatkan brek anda kering. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ulangi uji brek anda pada kelajuan 20 ke 25 km per jam sehingga mendapat cengkaman yang memuaskan. Plus Malaysia Berhad Plus ingin memaklumkan bahawa lorong kiri dan tengah bagi laluan Setia Alam ke KLIA Johor Bahru di persimpangan Shah Alam di kilometer 9.0 hingga kilometer 9.32 iaitu arah utara di Lebuh Raya NKV akan ditutup sementara pada 15 Disember iaitu Khamis hingga 18 Disember 2022 Ahad mulai jam 10 malam sehingga 6 pagi bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan dilaksanakan. Sepanjang tempoh tersebut, pengguna Lebuh Raya NKVE dari Bukit Raja dan Setia Alam yang ingin menuju ke KLIA Johor Bahru, Lebuh Raya Elite dinasihatkan supaya keluar di Plaza Tol Shah Alam. Seterusnya menggunakan jalan persiaran gerbang utama dan membuat pusingan U di bulatan berhampiran Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Walau bagaimanapun, lorong kanan di laluan terbabit masih dibuka kepada pengguna Lebuh Raya yang ingin menuju ke Kuala Lumpur dan Ipoh. Ayuh kita ikuti pula perkongsian maklumat di Facebook page rasmi Malaysian Meteorological Department. Amaran angin kencang dan laut bergelora iaitu Seksyen A untuk perairan Malaysia. Amaran angin kencang dan laut bergelora iaitu kategori pertama. Angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan Pahang, Terengganu dan Kelantan sehingga Khamis 15 Disember 2022. Amaran kenaikan paras laut iaitu kenaikan paras air laut dijangka di kawasan perairan Pahang, Terengganu dan Kelantan sehingga Khamis 15 Disember 2022. Berisiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai. Manakala Seksyen B untuk perkapalan. Yang pertama, amaran angin kencang dan laut bergelora iaitu kategori ketiga. Angin kencang timur laut melebihi 60 km sejam dengan ombak setinggi melebihi 4.5 meter. Dijangka di kawasan perairan timur, Kondor dan barat laut Reef Note sehingga Khamis 15 Disember. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua iaitu angin kencang timur laut berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan barat Kondor, timur laut dan barat daya Reef Note sehingga Khamis 15 Disember. Amaran angin kencang dan laut bergelora iaitu kategori pertama, angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan Samui iaitu Tioman, utara Bugaran, tenggara Reef Note, utara Reef Note dan juga layang-layang dan barat Palawan sehingga Khamis 15 Disember. Dapatkan maklumat ini di Facebook page rasmi Malaysia Meteorological Department.
tambah kaunter pemeriksaan imigresen di Terminal Feri Roro Labuan. Sebelum arahan ini, terdapat 5 kaunter pemeriksaan di Terminal Roro Labuan. Jabatan kini telah mengambil inisiatif dengan menambah 2 lagi kaunter dalam bentuk kabin, menjadikan jumlah keseluruhan kaunter adalah 7 di Terminal Feri Roro Labuan. Pihak JIM Wilayah Persekutuan Labuan mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan imigresen 2 jam lebih awal dari masa pelepasan bagi tujuan mengurangkan kesesakan. Orang ramai iaitu pelawat dinasihatkan membuat perancangan awal bagi memastikan perjalanan anda lebih lancar. Tahukah anda ubah haluan secara mengejut dan menyebabkan cedera parah? Pemandu boleh didenda sehingga RM10,000. Perhatian kepada yang berat nak memberi tanda signal di jalan raya. Seringkali berlaku pemandu mengubah haluan secara mengejut tanpa memberi isyarat amaran iaitu signal. Perbuatan ini bukan sahaja boleh menyebabkan kemalangan, bahkan lebih teruk mendatangkan kecederaan parah buat pengguna jalan raya yang lain. Apabila kemalangan berlaku sehingga menyebabkan kecederaan parah, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 iaitu memandu dengan tidak cermat dan bertimbang rasa. Jika disampaikan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi RM10,000 serta boleh juga dipenjara tidak melebihi 12 bulan. Dan ayuh, pastikan sahih kali ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Jangan ke mana-mana. Aspirasi saya sebagai Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ialah untuk memastikan kesiapsiagaan negara Malaysia dari segenap aspek untuk berhadapan dengan perubahan iklim dan membolehkan kita mewarisi sebuah negara yang lebih baik untuk anak cucu kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan kita teruskan dengan segmen semasa. Untuk makluman semua, sepasang kekasih ditahan polis di Kampung Melayu Pandan bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat bayi baru lahir di dalam sebuah parit. Kedua-dua suspek berusia 27 dan 28 tahun bekerja sebagai operator kilang dipercayai ibu bapa kepada bayi perempuan berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Seri Alam menerusi kenyataan berkata, polis menerima maklumat daripada seorang wanita tempatan berusia 33 tahun kira-kira jam 11.50 pagi kemarin. Mayat bayi itu kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk bedah siasat. Polis merampas selai baju dan kain sarung mempunyai kesan tumpukan, disyaki darah serta beberapa jenis pil untuk membantu siasatan. Kedua-dua suspek direman mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 4 hari bermula semalam hingga Khamis ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Perkhidmatan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA ditamatkan berkuat kuasa 12 Disember 2022. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, keputusan itu diambil setelah melalui semua prosedur bagi penamatan demi kepentingan awam PDKA dan telah diteliti keteraturannya oleh Jabatan Peguam Negara. Penamatan ini adalah selaras dengan Peraturan 49/3 Peraturan Pegawai Awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan dibersarakan mengikut subseksyen 10/5/D Akta Pencen 1980 yang membolehkan beliau menikmati semua faedah persaraan yang layak baginya. Beliau juga menyeru semua penjawat awam untuk terus memberikan komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan demi negara. Kembalikan sistem cukai yang teratur, cepat dan efisien kerana ia dilihat sebagai salah satu langkah terbaik dalam usaha menjana pendapatan negara. Ini menurut pensyarakanan Jabatan Pentadbiran Awam Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Dr. Muhammad Asari Muhammad Ali. Keadaan ekonomi selepas COVID-19 agak tidak sesuai untuk memperkenalkan cukai baharu dan sebagainya. Namun beliau berharap ada perancangan ke arah itu untuk mengembalikan sistem cukai yang agak teratur. Tambah Dr. Muhammad, pelaksanaan sistem cukai membolehkan negara menjana pendapatan lebih stabil, penjanaan pendapatan negara yang efektif secara tidak langsung mampu menangani kenaikan inflasi serta kos sara hidup rakyat. Laporan sebuah portal mengenai pesakit kritikal yang tidak menerima rawatan sepatutnya di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh akan diambil tindakan sewajarnya. Pengarah hospital Dr. Megat Iskandar Megat Abdul Hamid berkata, pihaknya memandang serius perkara itu dan siasatan terperinci sedang dijalankan. Jelas beliau, Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital-hospital negeri sentiasa menerima dan merawat pesakit kecemasan dalam jumlah yang ramai, merangkumi pelbagai kes. Kewujudan BMU membantu melancarkan proses discharge pesakit dari semua wad HRPB dan kemasukan pesakit ke wad dari Jabatan Kecemasan dan Trauma. Pesakit kritikal yang telah stabil dan masih memerlukan rawatan lanjutan pula dihantar ke hospital-hospital kluster bagi mengurangkan kesesakan. Bagaimanapun pihaknya akan meneliti dan berbincang dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi meningkatkan lagi kapasiti merawat pesakit kritikal. Keterbukaan pandangan dan penerimaan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim mengenai peranan ulama, ilmuwan dan agamawan. Bukti pemimpin nombor satu negara itu cakna terhadap kepentingan mewujudkan keseimbangan dalam pentadbiran negara. Pendakwah Ustaz Nabil Ahmad berkata, kerjasama kolektif antara pihak pemerintah dengan pihak yang arif selok-belok agama dapat menjadi asas kepada kemakmuran dan kelancaran perjalanan pentadbiran negara yang didasari Al-Quran dan Sunnah. Malah ia disifatkan inisiatif terbaik ke arah keharmonian dan kestabilan Malaysia sebagai negara yang mengangkat agama Islam sebagai agama rasmi dengan memerihalkan pentadbiran dan agama sebagai dua komponen utama dalam kepimpinan.
Video kemalangan yang tular menerusi Facebook membabitkan sebuah trailer dan sebuah kereta di kilometer 69 Jalan Raya Timur Barat JRTB Greek Jelly adalah rakaman lama. Ketua Polis Daerah Greek, Superintendent Zulkifli Muhammad berkata, kemalangan yang tular itu berlaku pada 29 Oktober lalu pada pukul 11 pagi. Beliau mengesahkan pemandu trailer berusia 47 tahun telah ditahan pada hari kejadian ketika melalui sekatan jalan raya di Batu Melintang Jeli, Kelantan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Greek untuk siasatan lanjut. Beliau berkata pemandu SUV tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala isterinya parah dan dirujuk ke Hospital Tanah Merah. Sementara mangsa lain hanya cedera ringan. Polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan selanjutnya. 3 agenda utama iaitu perlindungan data peribadi, literasi digital dan akses perkhidmatan 5G kepada rakyat menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital. Timbalan Menterinya, Teo Li Ching berkata, terdapat keperluan mendesak untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan rakyat terutama ketika trend penggunaan media sosial meningkat ketika ini. Beliau berkata, literasi digital penting untuk memastikan pengguna tidak ditipu skamer atau dipengaruhi berita palsu dan menghentikan hantaran berbau kebencian bagi mewujudkan suasana harmoni. Purata trend penggunaan internet dalam kalangan rakyat ketika ini meningkat melebihi 3 jam. Dari sudut akses perkhidmatan 5G pula, jelasnya ia akan dijadikan teras utama kerana akses internet merupakan keperluan asas bagi rakyat. Selain itu, perlindungan data peribadi juga akan ditambah baik bagi memastikan pengguna berasa selamat ketika menggunakan internet. Pastikan saya kembali berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
Roti telur banjir sambil minum dengan kopi panas di waktu sejuk-sejuk ini sambil kita menikmati Pastikan Sai sungguh terbaik. Baik, kita teruskan Pastikan Sai dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebahan yang perlu anda sertai dan ikuti. Ini adalah maklumat untuk anda adalah daripada Wakaf Felda Jawatan Kosong iaitu Pembantu Eksekutif Kewangan, Setiausaha Pejabat dan juga Kerani. Permohonan dan resume boleh dihantarkan ke alamat ini iaitu wakaf.felda@felda.net.my ataupun akipah.m@felda.net.my. Hubungi juga talian ini 0321912352 atau layari laman sesawang yang telah pun kami kongsikan sebentar tadi. Tarikh tutup permohonan adalah pada 23 Disember 2022. Ini pula ayo sama-sama kita mengimarahkan konsert Genius Seni Sedekat Dimensi Kecemerlangan pada 16 hingga 17 Disember 2022, 8.30 malam. 17 Disember 2022 adalah Matin 3 petang di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Anda boleh saksikan melalui RTM iaitu kerjasama yang telah dijayakan dan anda boleh sama-sama kita saksikan mengimarahkan konsert Genius Seni ini. Ini pula kami bawakan pengurusan kewangan. Kembangkan perniagaan anda melalui Dana Mara. Tarikhnya adalah pada 14 Disember, hari Rabu, masa 9.30 pagi hingga 11.30 pagi. Saksikan di Facebook Live PPWN Kedah. Ini pula adalah cara laporkan rasuah. Ayo sama-sama kita laporkan kegiatan rasuah di portal aduan rasuah SPRM. Talian bebas tol dia adalah 1-800-886-000, SMS ke 019-600-0696. Aplikasi mudah alih SPRM. Pastikan maklumat yang anda berikan di bawah bidang kuasa SPRM. Sertakan nama dan maklumat perhubungan agar pihak SPRM dapat hubungi semula. Dan ini pula adalah maklumat kepada anda mengenai kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik isi rumah pada 16 Disember 2022, Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara. Dan ada di antara anda juga yang bertanyakan, Nadine Nordin, apakah cara untuk hidup bahagia? Ayuh kita ikuti Begawan Mutiara Kata Sastrawan Negara edisi kedua ini. Apakah panduan yang dinamakan Formula Hidup Bahagia? Ambil secawan ihsan, adun dengan kasih sayang, kukus dalam dandang kesabaran, jerang atas tungku iman kepada Allah, hidang dalam dulang senyuman riang, suap dengan tangan kemahiran, kunyah dalam mulut bestari. Sastrawan Negara Arera Wati. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. InsyaAllah Pastikan Sai bertemu lagi pada hari esok bersama rakan tugas yang lain. Ingat, Pastikan Sai pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM by Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.